Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbalah. Alhamdulillah, tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita pada Allah yang mempertemukan kita lagi pada malam ini dalam suasana hujan yang lebat. Dari mula saya sampailah kepada sini memang lebat sungguh. Biasa sejam, hari ini sejam 20 minit lebih kurang. Alhamdulillah sampai juga. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, kesempatan yang ada pada malam ini, marilah kita tengok sedikit, kita lihat berkenaan dengan peribadi baginda Nabi SAW dari sudut kemurahannya, dari sudut kemuliaannya, dalam kelembutan kemurahan hatinya. Itu sekarang ni kadang orang kata apa, Maulidur Rasul SAW. Memanglah kalau kita tengok sifat-sifat mulia Rasulullah SAW, orang kata apa, walaupun tak terbanding dengan kita, jauh dengan kita, tapi kita kena cuba nak menjadikan Rasulullah ini sebagai ikutan kita. Dalam bab kita tengok anjuran menginfakkan, bersedekah ni, daripada an Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala kulli muslim sadaqatun qala ara'aita in lam yajid qala ya'malu bi yadayhi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu qala ara'aita in lam yastati' qala yu'inu zal hajatil malhufa qala in lam yastati' qala ya'muru bil ma'rufi wal khair qala ara'aita in lam yaf'al qala yumsiku 'anil syarri fa innaha sadaqatun. Ni walaupun suruhan infak bersedekah ini sunnat, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, amat-amat menitik beratkan, amat-amat sungguh-sungguh. Lepas ni kita tengok satu persatu bagaimana kelakuan akhlak Rasulullah dalam infak ni. Makna hadis tadi tu yang daripada Abi Musa tu, tuan-tuan, katanya ala kulli muslim sadaqatun. Ala kulli tu makna di atas tiap-tiap orang Islam ni sadaqatun, kena bersedekah. Kita kalau kita faham sedekah ni wang ringgit saja, atau benda makanan, pakaian, rupa-rupanya tuan-tuan dalam hadis ni ceritakan kepada kita yang mana sedekah ni dia luas. Memanglah afdalnya wang ringgit, harta yang kita ada, yang kita miliki. Tapi makna sedekah ni juga bermaksud benda-benda lain pun, perkara lain, perbuatan lain pun dikira sedekah juga. Mana dalilnya? Ini dalilnya, buktinya Rasulullah sebut tiap-tiap orang muslim kena bersedekah. Kemudian kata sahabat, qala ara'aita in lam yajid, tak mampu nak sedekah. Nak sedekah macam mana dah tak mampu, benda tak ada, nak sedekah ni benda nak kena ada, wang ringgit nak kena ada, tapi tak mampu. Maka kata Rasulullah, ya'malu bi yadayhi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu. Pergilah kerja dulu, ambil upah tanam sawit ke, tanam jagung ke, upah petik kurma ke, jaga unta ke apa ke, pergi kerja dulu. Merawat lidi ke apa benda, buatlah apa benda sekalipun, asalkan dapat upah, dapat belanja, dapat wang ringgit, dapat harta untuk manfaat diri kita sendiri, nafsahu wa yatasaddaqu. Kemudian hasil itu sebahagian daripadanya ataupun di antaranya bersedekah.
Tak lepas tuan-tuan, walaupun anjuran ni sunat tapi ditekankan sungguh-sungguh. Qala ara'aita in lam yastati'. Sahabat ni tanya lagi, wahai Rasulullah, apa pendapatmu? Ara'aitu, apa pendapatmu? Ma ra'yuka, apa pendapatmu kalau kami tak mampu? Kerja pun tak mampu. Bahkan sekarang ni jangan kata nak minta kerja, kena berhenti kerja lagi banyak. Nak buat macam mana? Syarikat gulung tika. Gulung habis, tika mengkuang, gulung tika getah pun semua habis, untuk gulung habis semua. Mana? Kerja tak ada. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'inu zal hajati malhufa. Bagi tolong orang. Gunakan tulang 4 kerat kita ni. Orang perlukan bantuan, orang ada hajat, kita tolong dia. Apa-apa bentuk pertolongan tak kira lah. Tuan-tuan, asalkan benda ni memberi manfaat bagi dia, tolong dia, itu pun dikira sedekah tuan-tuan. Qala in lam yastati', wahai Rasulullah, yang tu pun kami tak mampu. Ini sahabat tuan-tuan. Sahabat ni kalau dia tanya, memang tanya sampai rapat, padat, padu, sampai habis. Itu Rasulullah jawab one by one, satu persatu, dengan tenang. Itu kita tengok tuan-tuan, kita kalau orang tanya sampai banyak-banyak macam tu, budak ni kat aku siku, marah kita. Rasulullah jawab simple and steady, tenang, satu persatu, tak ada rasa nak marah. Sebab tu jawapan ni sampai kepada kita hari ini ni. Dan kalau nak tolong orang pun tak mampu kan. Tulang pun dah reput, tak larat, kerja berat, takut reput tulang, tak mampu nak tolong orang. Kerat untuk guna diri sendiri sahaja. Kata Rasulullah, ya'muru bil ma'rufi awil khairi. Tak apa, kamu bagi tolong, suruh orang buat baik. Gunakan lidah kamu tu, tangan kamu tu, suruh orang buat benda kebajikan. Ajak budak-budak datang kuliah ke, ajak orang buat baik ke, itu pun dikira sedekah. Qala ara'aita in lam yaf'al. Tanya lagi ni, sahabat tanya lagi, wahai Rasulullah, apa pendapatmu seandainya in lam yaf'al, yang tu pun kami tak boleh buat, tak mampu nak buat. Bukan senang tuan-tuan nak ngajak orang buat baik ni. Berat kadang-kadang, berat penanggungan. Lebih lagi kita ni bukanlah siapa-siapa. Jadi orang kan kata balik background hang dulu pun teruk, perangai kamu dulu pun teruk. Nak ajak orang ada hati, nak ajak orang buat baik, yang ni kita down, yang ni kita rasa down, slow je jatuh. Maknanya tak mampu. Nak ngajak orang buat baik pun tak mampu. Tak boleh yang tu wahai Nabi. Qala yumsiku anis syarri fa innaha sadaqatun. Yang ni yang last sekali lah. Kalau gitu, tahan dirimu daripada berbuat syarri, kejahatan, maksiat, benda tak elok. Fa innaha sadaqatun. Maka sesungguhnya perbuatan itu, yumsiku anin syarri itu sadaqatun, ialah sedekah juga. Yang ni yang last sekali lah tuan-tuan. Rasa nak buat maksiat, tahan. Rasa nak cakap tak elok, tahan. Yang tu pun sedekah juga. Minka ilaika, daripadamu untuk dirimu juga, bukan untuk orang lain, untuk koma aja. Itu dia. Jadi dalam satu hari dalam hidup kita ni, daripada yang first tadi, yang mula-mula tadi sampai akhir, kalau satu benda pun kita tak buat tuan-tuan, lekeh benar lah, teruk benar lah kita ni, teruk sungguh-sungguh lah. Sedekah harta pun tidak, tahan diri daripada buat maksiat pun tidak, pergi kerja tolong orang pun tidak, cakap benda yang baik pun tidak. Tahap mana teruk sangat lah, teruk sangat. Ini kan, moga-moga kita dapat buat perkara-perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tadi tuan-tuan. Dan kita tengok sikit kemurahan, kemuliaan Rasulullah ni dalam bab sedekah ni. Dalam hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Jabir kata apa?
ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu faqala la. Maknanya tidak pernah ada permintaan yang orang minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda jawab dengan perkataan tidak. Tak ada. Orang minta lah apa pun, minta makanan ke, minta apa benda sekalipun, Rasulullah tak pernah jawab tidak. Maknanya tidak menidakkan. Itu tentu mulia, Rasulullah ni mulia. Kemudian bila disebut macam tu kemuliaan Rasulullah ini, Nabi kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaddakhiru syai'an li ghadin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah menyimpan sesuatu pun untuk li ghadin. Li ghadin ni esok hari. Apa yang ada tuan-tuan, kalau rasa mencukupi pun di rumah tu, kalau rasa ada bahan makan mencukupi, tapi ada orang sebelah, ada tetamu yang datang, tak disimpan, dibagi habis semua. Esok kira lain. Bukan disimpan. Macam kita dah bagi, dah simpan, ada balance, tak apa, dah simpan. Ini nak cerita keadaan Rasulullah ni, murahnya hati baginda Nabi SAW ni sampai tahap yang begitu. Kemudian disebutkan lagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, daripada Umar. Hadis ni daripada Sayyidina Umar, dia kata apa? Anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu an yu'tiyahu faqala. Kita sebut satu-satu bahawasanya ada seorang lelaki, anna rajulan ni tak tahulah syakhsun ni siapa, tak didetailkan. Maknanya Umar, Sayyidina Umar cerita ada maknanya Sayyidina Umar pun dalam masa ni ada bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar kata, anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki. Seorang lelaki ni dia datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu an yu'tiyahu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma indi syai'un. Datang dia minta sesuatu. Yu'tiyahu, supaya diberikan kepadanya sesuatu. Faqala, kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma indi syai'un, tak ada apa lagi dah. Dah bagi habis. Rasulullah ni bila berjalan-jalan ataupun ada orang datang minta bagi sampai tak ada apa lagi nak dibagi. Kosong, habis semua diberi sampai tak ada apa nak dibagi. Kemudian bila tak ada apa nak dibagi, Nabi berkata dah tak ada apa lagi dah. Walakin itba' alayya. Tapi dia tak lepaskan orang yang datang tu balik dengan hampa kosong macam tu je. Rasulullah kata apa? Ambillah apa-apa, itba' alayya, atas nama aku. Nak mana Rasulullah menanggung hutang, kamu ambil, maka Rasulullah akan bayar. Walaupun Rasulullah tak ada apa satu pun waktu tu. Sampai tahap macam tu tuan-tuan. Fa iza ja'ani syai'un qadaituhu. Bila aku dah dapatkan sesuatu, qadaituhu, aku lunaskan, aku bayar. Sekarang kamu ambil dulu. Yang aku nak bagi dah tak ada dah. Kamu ambil dulu, kan? Hutang atas nama aku. Nanti ja'ani syai'un, dapat aku apa-apa, qadaituhu, aku bayar. Allahu akbar tuan-tuan. Petahap macam tu. Faqala Umar, bila situasi ni Sayyidina Umar duk ada, Sayyidina Umar lihat, Sayyidina Umar tengok, Sayyidina Umar kata apa? Faqala Umar, maka telah berkatalah Sayyidina Umar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad a'taitahu, sesungguhnya engkau telah bagi dah. Dah bagi dah apa yang diminta demo semua engkau dah bagi wahai Nabi. Fama kallafaka Allahu ma la taqdiru alaih.
Allah Ta'ala tak memberatimu atas barang yang tidak engkau mampu, tidak engkau kuasa. Maknanya sampai dah tak ada, sampai nak kena berhutang atas nama baginda. Sayyidina Umar tengok pun rasa macam kan? Sampai Sayyidina Umar kata macam apa? Suatu yang aku pun akan kata apa ni, sampai Nabi ni macam tak mampu, sampai sanggup berhutang atas nama Nabi. Bila Sayyidina Umar kata macam tu, bila Sayyidina Umar cakap yang macam tu, fakariha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakariha ni maknanya Nabi kurang senang dengan apa yang Sayyidina Umar katakan tu. Nabi muka dia macam tengok kurang senang apa yang Sayyidina Umar kata. Faqala rajulun min ansari. Kemudian dalam masa tu pula ada rajulun minal ansari, seorang lelaki daripada orang Ansar. Bila kita belajar hadis ni tuan-tuan, sebut rajulun minal ansar ni, tentulah orang lelaki ni asalnya daripada Madinah. Sebab dia ada dua aja. Yang pertama datang daripada Mekah, yang ini orang panggil muhajirin. Yang kedua yang menetap di Madinah, ini orang panggil Ansar. Kenapa dipanggil Ansar? Daripada perkataan Nasara, Ansar, orang yang menolong. Demalah yang menolongnya. Orang muhajirin ni datang, tak ada tempat tinggal diberi tempat tidur, tak ada makanan diberi makanan, apa tak ada dicukupkan diberikan. Sampaikan mereka ni melebih diri mereka sendiri. Biar diri sendiri itu kurang tak apa, yang penting muhajirin ni datang, kita support, kita tolong, kita bagi. Bertahap macam tu. Ini sebab tu Nabi puji orang Ansar ni tuan-tuan. Maka orang Ansar ni kata, ya Rasulullah anfiq wala takhaf min zil arshi iqlala. Dia sebut seolah-olah orang panggil advice lah, nasihat. Dia nasihat dekat Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah anfiq, digunakan anfiq pula tu, infak olehmu, sedekah olehmu, derma olehmu, beri olehmu, anfiq, infak olehmu, fi'amar wala takhaf, jangan engkau risau, jangan engkau takut, min zil arsy iqlalah, jangan engkau takut yang Allah, yakni Tuhan pemilik arasy akan mengurangi hartamu. Tuan-tuan tengok pula, orang paling mulia, orang paling hebat diberi nasihat. Kita tuan-tuan kadang-kadang buruk perangai kita ni, orang nasihat kadang-kadang kita tak nak dengar. Kita dah memang buat baik, ada orang nasihat suruh buat baik pula. Kita tengok kemuliaan Nabi ni, bila Nabi dah infak habis semua, sampai berutang atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang pula satu orang kata, wahai Rasulullah anfik, dermalah, infaklah, Allah yang memiliki aras tidak akan mengurangi hartamu, jangan kau risau. Tabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah senyum. Bukannya berubah marah muka jadi merah sebab nak marah, tapi senyum. Rasulullah paling tinggi pun senyum je. Tak ada gelak sampai bergegar nak letekak macam kita ni. Tak ada. Berjatuh gigi-gigi palsu, tak ada. Rasulullah senyum dengan ungkapan rajulun minal ansar tadi itu. Ungkapan kata-kata daripada lelaki daripada golongan Ansar tadi itu, Nabi senyum. Wa urifa fi wajhihi bisyarr, dan diketahuilah daripada wajah Rasulullah itu gembiranya Rasulullah, senang hati dengan ungkapan itu. Liqaulil ansari, nampak sangat pada wajah Nabi itu tersenyum, tanda seronok dengan ungkapan kata-kata rajulun min liqaulil ansari, kata-kata lelaki daripada Ansar tadi itu. Summa qala bihaza umirtu, last sekali Rasulullah sebut, Rasulullah kata apa? Bihaza umirtu, dengan inilah aku diutuskan. Maknanya dengan sifat pemurah inilah, infak inilah, sedekah inilah, memberi hadiah ini, kemurahan inilah umirtu, aku diperintahkan. Bukan diutuskan, diperintahkan.
Sebab tu Rasulullah ni tuan-tuan orang yang paling mulia. Tak ada lah kita ni sampai tahap macam ni, kita infak, kita derma sampai berhutang atas nama kita. Sampai tahap Sayyidina Abu Bakar pun tak ada, sampai tinggal Allah dan Rasul. Barangkali kita ni sampai tahap Umar pun tak sampai, tahap Sayyidina Ali pun tak sampai, kan? Sebab kita ni menerima, kita ni jangan sampai ke tahap memberati diri kita. Untuk kita lah golongan awam ni, kalau udah ada 100 infak bagi habis, balik rumah mikir juga orang rumah nak makan apa, anak-anak nak makan apa hari ni. Jenuh. Mula pergi minta balik 5 ni RM85. Aku nak terima 15 aja tadi. Satu hal juga tu. Janji dalam satu hari itu ada juga kita infak. Masuk tabung masjid pun jadilah. Tak bunyi ke bunyi tungtang pun kira masuk juga. Tolong orang pun jadilah. Bagi makan dekat orang pun jadilah. Ada juga. Maknanya apa yang Nabi sebut tadi, walau tak sampai tahap baginda, yang Nabi sebut hadis yang mula kita baca tadi itu ada juga kita buat setiap hari. Ini yang paling ni tuan-tuan, bihaza umirtu, inilah aku diperintahkan. Maknanya bila Nabi diperintahkan begitu, Nabi tunjukkan pula kepada kita supaya ikuti begitu. Tahap masing-masing, tuan-tuan. Inilah kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila disebut tentang infak, belanja, sedekah apa semua ni, dia kadang-kadang dia menjadi satu persoalan kepada kita. Yang aku derma tu, yang aku sedekah tu, sampai tak sedekah aku itu? Lebih-lebih lagi kita dapat tahu sedekah kita tu kepada orang yang tak sepatutnya diberi sedekah, yang tak selayaknya diberi sedekah. Maka kadang-kadang kita akan rasa gusar sikit tuan-tuan, rasa risau, cemas. Sedekah kepada perompak, penyamun, pencuri apa semua. Pencuri moden pula datang macam-macam, datang masjid bawa kotak, bawa tong, semua penuh-penuh, rupanya kaki maksiat. Contoh, ada juga penunjuknya dalam bab ini, iaitu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala rajulun la atasaddaqanna bi sadaqatin fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi sariqin. Rasulullah kata, ada seorang lelaki ni. Tuan-tuan tak payah tanya lelaki ni siapa. Sebab kalau dalam hadis sebut rajulun, kita faham pegang yang tu sudahlah, tak perlu ditanya siapakah dia. Maka Rasulullah kata, la atasaddaqanna bi sadaqatin. Dia ni nekat. Seorang lelaki ni dia bertekad dia nak bersedekah, nak keluarkan belanja dia, hasil dia tu untuk bersedekah. Fa kharaja bi sadaqatihi, kemudian dia pun bawalah sedekah dia tu. Ada yang mengatakan di malam hari dia nak buat kerjanya senyap-senyap, tak nak bagi orang intai, tak nak bagi orang tengok, tak nak bagi orang tahu. Keluar-keluar malam-malam dia bawalah sedekah dia itu. Fa wada'aha fi yadi sariqin. Dia nampak duduk dekat situ ada satu orang. Barangkali dia pun tak kenal orang situ. Dia bawa dia pergi lekat tak fi yadi sariqin, pada tangan pencuri perompak. Seronoklah perempuan perompak, tak payah buat kerja lebih, duduk-duduk orang bagi penyamun terbus, 4 penyamun tu, ataupun 6 jahanam kita kata, jaginda semua ada, apa-apa semua ada. Orang datang bagi, tak payah nak pangkah rumah siapa sampai jamban nak dipangkah. Orang datang bawa. Dia ni pula, dia ni bukan dia tahu yang itu ni perompak, pencuri. Dia keluar bawa sedekah dia, ini orangnya, bab letak dia bagi, dia pun balik, tak mau fikir panjang dah soal itu. Fa asbahu yatahaddatsuna tusuddiqu ala sariqin. Bila pakat bangun pagi, fa asbahu, semua pakat bangun. Orang-orang kampung pun semua bangun, habis riuh bunyi orang bercakap, orang bercerita. Biasalah orang ramai. Dia kata apa? Tusuddiqu ala sadiqin.
Ada orang bagi sedekah kepada pencuri semalam. Kalau kita mau tentu Allah tepuk dah, ya aduh rasa menyesalnya bagi silap orang, tak jadi hadiah, tak jadi pahala kot. Kalau kita tapi dia ni dia kata apa? Allahumma lakal hamdu, Allahumma lakal hamdu, Allah bagi engkau lah segala puji-pujian. Menunjukkan lemahnya kita ni, kita tak tahu siapa punya kita baik. Maha berkuasa, maha agungnya Allah Subhanahu wa taala, maha mengetahui. Allahumma lakal hamdu. Allah, satu ungkapan yang baik tuan-tuan. Dia tak kata nasi itu aku lupa, dia tak kata aku menyesal, nadim tu dia tak kata aku silap. Dia tahu manusia ni lemah, Allah maha mengetahui. Allahumma lakal hamdu. Dia puji Allah ketika itu. Tapi ni juga dia tak melunturkan semangat dia untuk nak bersedekah. Tak ada dia kata serik dah aku nak sedekah ni, cukup lah, tak nak bagi lagi dah, silap bagi. Tak ada. Dia nekat lagi, la atasaddaqanna bi sadaqatin. Dia nak sedekah lagi. Aku tak peduli. Sebab sedekah ni dah jadi sebati dengan dia. Fa kharaja bi sadaqatihi, maka dia pun keluarlah dengan sedekahnya itu. Fa wada'a fi yadi zaniyatin. Malam ni pula pergi letak dekat tangan penzina pula, wanita penzina, pelacur lah mudah kita sebut kan, yang buat kerja tak elok. Kan, kalau bila macam tu, fa asbahu, macam tadi juga bangun pagi. Bila bangun pagi, yatahaddatsuna tusuddiqa lailata ala zaniyatin. Apabila bangun pagi-pagi, habis kecoh satu kampung. Orang kata semalam tu si penzina tu, perempuan yang buat kerja tak elok tu, orang bagi pula dia ni sedekah. Sempoi apa lagi? Pencuri pun dapat, penzina pun dapat, apa ndak? Gitu. Bising lah. Ini dalil menunjukkan dia buat kerja ni waktu malam. Tusuddiqa lailata ala zaniyatin, diberi sedekah lailata, pada waktu malam pada penzina. Faqala Allahumma lakal hamdu ala zaniyati. Ya Allah, bagi engkau lah segala puji-pujian ya Allah di atas penzina ini. Dia tak tahu. La atasaddaqanna bi sadaqati fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi ghaniyyin. Yadi ghaniyyin. Kali ni dia keluar lagi, dia nekat lagi, aku nak bersedekah pula. Tersilap lagi kali yang ketiga. First, second, third, sampai kali yang ketiga pun dia pergi bagi orang kaya pula tuan-tuan. Apa lagi orang kaya dia beri sedekah. Barangkali dia keluar waktu malam, dia nampak di satu tempat tu yang ni paling susah pun, saja je dia buat susah, dia paling kaya. Sama juga kita tuan-tuan, kadang-kadang kita pergi kedai makan, nampak dia paling susah, kita pun belanja dia, padahal belakang restoran tu dia parking helikopter mari makan roti canai, mana kita tahu. Semponya turun mana helikopter balik. Silap dah aku bagi dia. Kita rasa silap, tapi ada hikmah di sebaliknya tuan-tuan, ada hikmah. Nanti kita cerita hikmah dia. Fa asbahu yatahaddatsuna tusuddiqa ala ghaniyyin. Bangun-bangun pagi tetap kecoh, orang-orang sekeliling kata malam diberi sedekah, ada orang bagi sedekah pula ala ghaniyyin, kepada orang kaya. Yang miskin tak dapat, yang kaya dapat. Contohlah, contoh. Kalau kita aduh ya pahala aku pergi bagi orang kaya tu, rasa silap. Tapi dia tidak tuan-tuan. Ketenangan hati dia, kelembutan hati dia ni, dia kata apa? Allahumma lakal hamdu ala sarikin. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah di atas yang mencuri, wa ala zaniyatin, dan di atas yang berzina, wa ala sarikin, wa ala ghaniyyin, dan di atas orang kaya. Fa'utiya faqila lahu, maka dikatakan baginya, bagi orang yang bersedekah tadi, shadiqun tadi, amma sadaqatuka ala sarikin,
adapun yang engkau bersedekah di atas kepada ala itu maknanya kepada sarikin, orang yang mencuri, pencuri, perompak, penyamun itu, fala'allahu an yasta'iffa an sariqatihi. Moga-moga la'alla ini mudah-mudahan. La'alla laita la'alla. Tu. La'alla mudah-mudahan, harap-harap, moga-moga ayyasta'iffa an sariqatihi, bahawa dia ni berhenti, dia tak buat lagi kerja mencuri dia tu. Hikmahnya, jentik hati dia tu, dia mencuri sebab dia tak ada kerja, kerja tak dapat, tanggungan banyak, duit tak ada, jadi kesempitan hidup, himpitan hidup menyebabkan dia mencuri. Ataupun mencuri ni jadi tabiat. Orang yang mencuri ni tuan-tuan, selagi dia ada iman, orang buat maksiat, mencuri, menzina, dia tetap rasa risau, dia tetap rasa si cebis tu dalam hati rasa bersalah. Sebab dia tahu dia ni Islam, dia beriman, dia kadang-kadang jadi tabiat. Di ujung lubuk hati tu, dia tahu benda yang dia buat tu tak betul, benda tu salah. Tapi bila kadang-kadang tuan-tuan dia dah mencuri, jadi tabiat mencuri, tiba-tiba dia tak perlu mencuri, datang satu orang bagi dekat dia, sedekah dekat dia, barangkali mudah-mudahan terdetik hati dia untuk berubah. Aku yang begini jahat mencuri, datang Allah hantar datang orang bagi pula dekat duit dekat aku. Allahu Akbar. Rasa insaf, rasa menyesal. Itu harapannya. Wa amma zaniyatu fala'allaha an yasta'iffa an zinaha. Adapun yang kau sedekah kepada penzina tadi tu, mudah-mudahan dia tak berzina lagi dah. Barangkali dia berzina sebab dia ada anak nak ditanggung ke, kesempitan hidup ke, kemiskinan, papa ke dana, itu je bagi dia yang dia rasa dia boleh dapat belanja, dia pun berzina. Jadi moga-moga dengan sedekah yang kau bagi tadi itu menyebabkan dia insaf, dia berhenti, dia tak berzina lagi. Gila buat kerja lain, apa benda boleh buat pun. Itu. Wa ammal ghaniyyu fala'allahu ya'tabiru fayunfiku mimma a'tahu. Adapun sedekah ala ghaniyyin, kepada orang kaya tadi itu. Orang kaya ni tuan-tuan bukannya semua pemurah. Yang kaya kedekut, tangkai jering pun banyak. Contoh kan. Sebab tu kalau kita minta jadi kaya, nak minta anak beranak jadi kaya, jangan lupa kaya yang pemurah, kaya yang berkebajikan. Minta kaya saja tapi kedekut tak guna. Tak guna, tak ada makna je pun. Jadilah kaya bagaimana kayanya Abdul Rahman bin Auf, kaya sebagaimananya kaya Khadijah binti Khuwailid, kaya sebagaimana kaya baginda Nabi SAW. Rasulullah kaya tuan-tuan. Duit mudah dapat, upah mudah dapat. Sebabnya tuan-tuan, kalau kita tengok ketika mana Rasulullah SAW ambil upah jaga kambing, clear, tak ada masalah, kambing tak jadi masalah, upah diberi dengan beberapa kirat. Kemudian bila Rasulullah ini seorang pemuda yang hebat, kalau tanya usahawan-usahawan yang buat kajian, usahawan berjaya, dia mah tak tunjuk orang lain, tunjuk Nabi berjaya. Rasulullah bawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid pergi ke Syam tu, dan ditemani oleh seorang pembantu kepada Khadijah. Luar biasa pembantu dia bagi tahu. Sebelum ni nak pergi ke Syam tu, punyanya jauh, punyanya lama, risau takut penyamun. Dulu penyamun banyak tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok kisah 40 penyamun perompak itu, lebih kurang macam tu itu. Dia mau tunggu je tepi-tepi lereng gunung-gunung batu tu, attack, ambil barang dagangan. Ada ketika unta-unta jadi lemah, jadi tak larat.
Tapi kali ini lain macam. Sempoi punya kata pembantu Khadijah, Maisarah kata pergi pun semua perjalanan licin, tak ada masalah. Balik pun okey, penyamun pun tak ada, tak jumpa dengan perompak, bahkan hati rasa tenang. Unta pun steady, kuat, tak ada masalah. Bila sampai pergi cepat pun nak balik. Balik bukan bawa balik barang yang sama, barang clear tuan-tuan, licin, habis semua dijual. Dan orang pun suka beli dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wajah yang senyum, nak beli, datang beli pada Nabi yang bawa barang dagangan Khadijah tadi balik. Maknanya Rasulullah ini berjaya dalam perniagaan. Dalam apa-apa profession pun Rasulullah berjaya. Itu tuan-tuan. Tapi kemana pergi masuklah duit harta? Khadijah yang mewarisi daripada ayah dia, kemudian business woman yang berjaya, habis kemana diinfaknya? Habis tuan-tuan, sampai meninggal dunia tak ada harta yang banyak ditinggalkan. Tahap macam tu. Abdul Rahman bin Auf risau ni, banyak harta ni aku nak jawab nanti ni, infak macam tu. Nak jadi hak kaya lagu tu lah, yang macam tu lah. Ini. Jadi yang kamu sedekah kepada orang kaya tadi tu, janganlah risau. Moga-moga supaya yu'tabiru wa yunfiku mimma a'tahu, supaya dia ni ambil iktibar. Ya Allah, aku ni kaya raya, hasil aku, pendapatan aku melebihi daripada kehendak aku dah. Tahap macam tu lagi dah. Tiba-tiba ada pula orang bagi sedekah kepada aku. Dia kata sedangkan aku sendiri pun tak keluarkan sedekah, tak infakkan apa-apa. Orang bagi pula aku ni, dia akan rasa ya Allah, macam satu benda yang menyentuh perasaan dia, hati dia. Lalu dia pun bersedekah. Ada orang kaya ni, dia macam Aziz Jaafar tuan-tuan, dalam gua dia dapat harta, dia bagi tabur dia. Jangan jadi macam Sudin. Bubuh gam kat bawah cupak tu. Ini kedekut punya hal. Itu pun nampak pengajaran juga tu tuan-tuan. Itu. Jadi macam tu. Ini pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak perlu risaulah. Cuma siapa yang kita bagi derma sedekah tu, tak payah kita fikir lagi lah. Walaupun orang cerita dekat kita, dia tu dulu kutip-kutip derma kat masjid, dia tak buat macam mana yang dia cakap, itu kamu dengan Allah Subhanahu wa taala, moga-moga kamu berubah. Tapi dari sudut prosedurnya, perjalanannya, kita nak kena perhatilah. Lebih-lebih lagi kita ni sebagai AJK masjid ke, orang-orang penting ke, bila ada orang datang minta derma dekat masjid, kita tolong pastikanlah adakah surat, adakah kebenaran. Yang ni prosedur nak kena perhati. Tadi kita dah tahu dia ni menipu, kita bagi dekat dia, menggalakkan dia lagi, dia buat maksiat, kita pun tak bagi. Dalam konteks hadis ni kita pun tak tahu yang dia ni buat maksiat, itu yang kita bagi. Tapi jangan dah risau, itu urusan kita, dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bagi itu moga-moga dia akan jadi benda yang baik. Ini tuan-tuan yang ditunjuk ajar kepada kita ni, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Itulah pasal kalau kita tengok sekarang ini, tak ada jumpa orang lain lagi dah yang paling baik selain pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat khutbah 2-3 minggu sudah, waktu sambutan Maulid tu hari Jumaat, dia ada sebut satu kisah ni, memang agak seronok jugalah. Seorang yang tak Islam lah, nama dia Michael H. Hart nama dia. Sebut Michael pun tentu kan bukan orang Kuala Kangsar saja. Orang Amerika. Dia ni saintis astronomi apa semualah, angkasawan begitulah kan. Dalam masa yang sama dia penulis buku. Dia tulis buku 100 orang pemimpin yang ulung dalam history, dalam sejarah dunia ni. Itu kan. Dan bila dibaca, dia ambil masa untuk karang buku ni bertahun tuan-tuan. Ada yang mengatakan 28 tahun. Kalau kita zaman kita 28 tahun tu mungkin boleh karang sebanyak 280 buah buku, ataupun 1000 buah buku barangkali, ataupun 100 buah buku. Tapi dia satu buku tu dia ambil masa begitu lama untuk nak karang. Sebab dia buat kajian.
Bukan dia main tulis aja, main tulis suka hati aja. Tak, dia buat kajian, fakta, semua dia kaji. Dia minat. Dan dalam 100 orang pemimpin yang paling agung di dunia, dalam sejarah dunia ni, campuran lah, ada yang Islam, tak Islam apa semua. Dia meletakkan yang nombor 1, number 1 itu, yang the best, the great itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Nabi Muhammad. Jadi bila persidangan orang kumpul dia tentang buku dia tu, ramailah tak puas hati. Ramai tak puas hati. Apa hal kamu ni tak bubuh orang lain yang nombor 1? Nak bubuh Muhammad tak apalah, biarlah di bawah-bawah. Ini kita tambahlah kan. Ni letak nombor 1 yang terbaik, terulung itu kamu letak Muhammad, Nabi, Rasul kepada orang Islam akhir. Apa hal? Dia bagi satu jawapan yang cukup konkret tuan-tuan, yang tak ada sanggahan lagi. Dia kata dalam kajian dia ni, Muhammad ini bermula membawa ajaran Islam ni, beberapa orang saja ikut, beberapa orang dewasa dan seorang kanak-kanak ikut. Kemudian makin ramai, lagi ditekan, lagi ditindas, lagi diseksa, lagi semakin ramai yang mengikutnya. Dia kata sampai sekarang 1000 tahun lebih, bahkan kita sekarang ini 1400 tahun lebih pun makin ramai yang mengikut daripada yang kedua. Kadang-kadang tak boleh nak dinisbahkan, padahal tak pernah tengok wajah Nabi pun, tak pernah tengok pun. Dia kata kalaulah ini satu pembohongan, mustahil, impossible, ini satu benda yang pembohongan, benda tipu. Sebab benda tipu, benda bohong ni, dia boleh bertahan selama setahun je. Setahun, 10 tahun, paling tinggi 100 tahun tuan-tuan. Contohlah kita kata ajaran tak betul ke, ajaran sesat ke, paling tinggi setahun, masuk setahun setengah orang tahu itu tipu semua tu, karut semua tu. Ini 1000 tahun lebih, 1400 tahun lebih, benda tu makin berkembang. Dia kata mustahil kalau penipuan, pembohongan boleh tahan sampai 1000 tahun. Dia kata itu waktu tu orang terkelu, tak boleh nak kata apa. Tapi penghujung kisah dia wallahu alam, kita pun tak tahulah dia beriman ke tidak. Tapi ketelusan dia karang buku tu memang tepat. Tanyalah siapa pun, tak ada siapa lagi boleh tunjuk siapa yang terbaik dah, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulianya Nabi tuan-tuan. Sebab tu kita duk baca kisah Nabi, ceritakan kisah Rasulullah ini supaya kita nak ikut, semampu-mampunya nak ikut. Memang dijadikan Rasul itu iputun untuk menjadi ikutan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu contoh ikutan yang boleh kita ikut. Dan memang kita nak ikut, kita sayang. Kita kata kita sayang, kita rindu, kita nak ikutlah. Sedangkan Nabi pun tuan-tuan rindu umat dia, ikhwan dia yang tak pernah tengok, tak pernah jumpa. Wadiltu allaqitu ikhwani, kata Nabi, aku rindu teringin nak jumpa dengan ikhwan aku. Maka kata sahabat, ya Rasulullah, nahnu ikhwanuka, wahai Nabi, kami ni kan saudaramu. Duduk depan mata, rindu apa lagi? Contohnya kan Rasulullah kata, antum ashabi, kamu sahabat aku yang hidup sezaman dengan aku, beriman dengan aku. Ni ikhwani, saudara aku ni, allazi, iaitu orang yang amanu bi, beriman dengan aku, lam yarawni, tapi mereka ni tak pernah tengok aku, tak pernah jumpa, tak pernah tengok pun. InsyaAllah termasuk kita lah tuan-tuan. Pernah kita tengok Nabi? Tak pernah. Kita dengar cerita sampai kepada kita. Tapi sayangnya kita pandang Nabi ni macam mana? Ui tuan-tuan, padu kan? Tak berbelah bagi. Memang itu hukumnya, kita kena sayang Nabi begitu. Ini orang kata kemuliaan Rasulullah, kelebihan ni. Tak ada siapa, sama ada lawan ataupun kawan, nak mencerita tentang benda yang tak elok tentang Nabi. Memang dijadikan Nabi ini uswatun hasanah, contoh ikutan yang terbaik pula tu untuk kita. Itu tuan-tuan. Macam biasalah, insya-Allah kita akan sambung juga pula pada pertemuan kita yang akan datang.
moga memberi manfaat kepada kita, menceritakan semangat-semangat tentang mulianya kemurahan hati baginda Nabi SAW yang boleh kita contohi, bukan setakat nak dengar aja, tapi nak ambil, nak cuba-cuba buat kalau boleh. Tak banyak pun sikit. Illam yudraku kullu la yutraku kullu. Kalau tak buat semua sekali, jangan ditinggal habis semua sekali. Sikit pun jadilah, ada juga. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatu muqarrabin wa salli wa sallim ala jami'i anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.